Welcome to the webinar. You have entered as an attendee in listen-only mode. Kita akan pada waktu ni kita ada pasaran yang lebih positif. Kita sebentar lagi 9:30 dijangka kita ada untuk pasaran saham yang akan melonjak. Kita jangkakan ini pun dekat apa futures untuk T-note ni nampaknya jatuh, and that means kita akan nampak dekat saham akan melonjak naik. This is more than what I expect. Okey, kita akan ada pasaran saham yang akan melonjak naik. Okey, S&P 500 juga dia dijangka buka lebih tinggi. Kita nampak untuk Nikkei futures is going high, untuk Hang Seng higher, dan lain-lain. Even IBEX is going higher at the moment. But this whole move, kalau anda perhatikan, ini masih lagi satu retracement, betul? This whole move, it is retracing daripada movement dekat sebelah sini. Ingat, kita jangkakan ini adalah berbentuk sebagai satu flat. Bagi mereka yang ikut webinar petang tadi, kita jangkakan ini adalah satu pergerakan flat. A, B dan C kita nampak untuk buat yang sama, first dimension correlation, dia bergerak sama. Okey, arah sama, lekuk yang sama. Of course kita tak tengok satu pip, satu point. Kalau dalam indeks ni point. Tapi pergerakan dia basically adalah, boleh? Ya. Jadi apa impact dia? DEX. Kita ambil YM, ya. Dan apa yang kita nampak dekat contohnya dekat JPY, PYP, kita tengok kepada AUD JPY. Nampak tak? Boleh? Boleh? Clear? Jadi kalau anda jangka saham untuk buat correction, selagi dia tak break above atas ini, ataupun dekat JPYP tak break above atas ini, whatever movement dekat kawasan ni adalah correction. Faham? Boleh? Okey, selagi dia tak break atas ni. Selagi dia tak break atas ni. Ini flat, kita memang jangkakan dia lebih sikit. Sama. Anda nampak yang sama, bukan hanya AUD JPY, GBP JPY, Euro JPY. Everything sama. Boleh? Tunggu mana-mana yang buat kerja lain. Faham tak maksud saya, Alang? Cekis, faham tak? Azran? Faham Hafiz, faham Anda tunggu mana-mana satu yang buat kerja lain. Contohnya tiba-tiba NZD-JPY ni break ke atas. Ada something happen. Kalau NZD-JPY ni break ke atas, anda akan perhatikan kepada JPY pair yang lain, kepada indeks. So kita tahu dia mempunyai degree yang sama, movement yang sama. Dan kalau itu berlaku, kalau anda tengah nak short JPY pair, anda start fikir, oh, ini dah ada cerita lain ni. Benda ulang sama-sama, Azwan. Yelah Azwan, direction. Mula-mula dulu pening juga. Sekarang ni dah nampak kan?
Mula-mula dulu apa betul kita nak cari. Oh, ulang balik benda ni. Itu aku dah tahu. Salam. Wassalam. Okey. Boleh? Anda dapat dia bergerak sama lah. Kita nak kata tak. Kita nampak dekat chat. Macam mana? Macam mana kita kata tak kan? Wassalam kan? Okey? Naik boring. Dia naik boring. Kita sama. Dah cerita dah cerita dia macam tu. Saya nak cerita apa? Cerita sama lah. Sila. Saya nak cerita apa? Dah cerita dia sama. Saya ceritalah sama. Okey, Rina, Waalaikumsalam. Equal leg area. Equal leg area ni apabila anda nampak, contohnya, kalau anda katakan ini adalah satu retracement, kita ambil NZD JPY lah. Katalah kita katakan ini sebagai satu retracement. Okey. Paling mudah dia anda buat macam ni. Tarik trend line dan anda nampak breakout, betul? Indah? Okey. Kita cuma dapat nak kira dia turun mana bila dia buat tembus bawah ni. Okey? Tembus bawah ni. Boleh? Pada waktu tu anda tarik Fibonacci extension daripada poin ke atas kepada poin bawah ni dan kepada sini. Dan kalau the moment dia break ni, baru kita katakan sini complete. Kita akan tarik 3 kaki menggunakan 3 kaki ni dan equal leg area dia adalah kawasan sini. Itu equal leg. Maksudnya kita jangkakan pergerakan dia akan pergi ke dalam box ini. Bila dia dah sampai ke sini, kita jangkakan kalau kita nak trade, kalau anda nak trade anytime kat sini dia naik balik, then anda short dia. Okay. Syarat dia kena clear. Pada waktu ni clear. Ni nampak. Okey. Boleh? Kenapa saya lebih kepada dia untuk short berbanding untuk long? Disebabkan kalau anda lihat di time frame besar NZD JPY ni, kalau kita lihat di daily, kita ada lower low, faham tak? Kita ada low, mungkin dia habis, kita tak tahu. Kalau kita tengok sama juga satu, faham kenapa saya pilih situ? Dia punya 1% ni tak sampai lagi, hampir sampai tapi tak sampai lagi. Idea yang sama, dia break out daripada sini tadi, pull back, kita jangkakan dia habis dekat 1. Azwan dah boleh bagi webinar kan? Cerita sama je kan? Daripada start webinar sampai sekarang cerita dia sama. Dah tahu dah skrip kan? Okey, boleh? Aduh. Dah boleh bagi webinar, yelah. Cerita dia sama. Tapi jelas kan? Selagi dia tak sampai, mana-mana satu aset yang sampai. Kita nampak benda tu dekat US dollar pair. US dollar index ni, kita ada equal leg area yang hampir cecah. Ni dia. Okey, kita ada equal leg, bukan hampir cecah, dia dah masuk pun equal leg dia. Yang ini. Dia dah masuk pun area equal leg dia. Okay, and now price is reacting daripada situ. Okay, sama ada dia akan, selagi dia tak tembus bawah daripada ini, kita katakan this retracement dijangka habis. Ini untuk dollar index. Of course dollar index mempunyai pergerakan berlawanan dengan euro USD. Nampak? Ini exactly hampir sama chart dia kan? Boleh? Hampir sama tak chart dia? Inverse kan? Okey? Jadi kalau kita nampak ini, dan ingat kaki dia, kalau anda nak tengok kat mana tempat dia, kalau chart dia sama macam ni, anda akan gunakan kaki yang sama. Nampak kaki kita guna tadi kan? Start high kat sini, low kat sini, dan high dekat sini. Dia pun akan lebih kurang sama. Lebih kurang sama.
Tapi kalau third leg yang macam ni, third leg dia adalah bawah sikit yang ni. Jadi kita akan ambil third leg yang itu. Jadi kita tarik Fibonacci daripada sini kepada high kat sini. Dan kepada low dia. Okay. Dan kita ada Euro USD. Selagi dia tak break high kat sini, cerita dia, anda tak pergi long dia lagi. Euro USD anda tak long. Faham? Anda tak long. Kalau anda ada setup, anda cari setup untuk short. Faham? Okey, Euro USD. Kita tengok anak-anak dia. GBP USD. Okey, GBP USD. Lebih kurang, kita ada low yang sama. Kita ada low yang sama. Benda yang serupa lebih kurang. Cumanya, dia punya ni tak sama. High dia tak sama. Kita ambil dia punya ni untuk GBP USD ni. GBP USD tak ada setup. Dia atas lagi. Okey, GBP USD ni atas lagi. But kita mungkin ada truncation. Ini maksud saya. 618,764. Hampir nak sampai. So, with this sampai area, kita mungkin akan ada GDP yang ke atas sikit untuk habiskan dalam truncation area sebelum dia jadi US dollar mengukuh. Boleh faham kenapa saya tengok kita akan ada kekuatan US dollar? Saya akan tukar kalau dollar index tadi break. Sekira euro ni break up ke atas, then dia akan chart tu tunjuk kita salah. Pada waktu ini, selagi bawah ni, whatever pergerakan kat sini yang dimulakan daripada oleh satu impulse, ingat sifat impulse apa? Cepat, padat dan laju je pergerakan dia. Bila kita ada correction, ni dia punya ni cerita banyak cerita. Benda ni lah the same. Jadi kita ada trend diikuti oleh ni, dan kita tahu untuk GBP USD di time frame besar kita masih lagi ada incomplete sequence ke bawah. Itu dekat weekly. Apa yang ada dalam incomplete sequence ada saya letakkan dalam market outlook tu, saya letakkan satu-satu. Ini adalah instrumen-instrumen yang ada incomplete sequence. Kesemua ni. Kenapa ada truncation? Sebabnya dia punya ni tak ni. GBP USD. Anda tengok kita ambil daripada peak ni tadi kan? Peak ni tadi kan? RSI dia. Okey. Peak ni tadi dia tidak mempunyai satu divergence. Dia tidak ada divergence. Tak ada divergence. Kalau anda tengok untuk Euro USD, kalau ini adalah sebagai 5 wave, okey, peak ini ni tak nampak. Saya kena turun kepada lower time frame. Sekejap. Tandakan dulu. Peak ini Oops. Okey, kita turun kepada time frame lebih rendah. Okey. Peak ini tak nampak. Turun lagi. Okey. Peak ini nampak tak dia ada divergence. Ini kepada sini. Bukan, ni market outlook terbaru. Okey. Page 2 tu saya tak update. Page pertama je saya update. Okey, sebab itu kita katakan